Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermula Jahannam, sahaja Mak Ibu Putih. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu dalam pelajaran faraid seperti mana kita janjikan tadi. Pelajaran 3, Pusaka Nenek. Muka surat daripada muka surat 17 murid. Pusaka Nenek. Okay, sedia? Sebelum itu, apakah arti nenek di dalam masalah faraid ini? Nenek yang dimasukkan di sini ialah nenek yang mempusakai ialah nenek sebelah bapa dan nenek sebelah ibu si mati hingga ke atas iaitu ibu kepada bapa dan ibu kepada ibu si mati. Contohnya murid, kita lihat carta ini, gambar rajah ini untuk menunjukkan bahawa si mati sebelah bapa dan sebelah ibu. Okey, lihat. Yang meninggal ini cucu. Jadi si mati ada ibu, ada bapa. Okey. Ibu ada ibunya, namanya nenek kepada si mati. Bapa pun ada ibunya, namanya nenek kepada si mati. Nenek kedua-dua inilah murid yang dimasukkan dalam tajuk kita pada ini. Iaitu pusaka nenek ini. Iaitu ibu kepada ibu dan ibu kepada bapa. So, seterusnya kita lihat bahagian pusaka nenek. Ada berapakah keterangan bahagian pusaka nenek? Ada 4. Ada 4 bahagian pusaka nenek. Yang pertama, nenek sebelah bapa dan sebelah ibu mendapat fardu sudusun, yakni 1/6, sama ada seorang atau lebih apabila si mati tidak meninggalkan bapa dan ibu. Si mati tiada ibu, tiada bapa, maksudnya telah meninggal, maka nenek kedua-dua pihak mendapat 1/6. Yang kedua, nenek sebelah ibu mendapat bahagian fardu sudusun, yakni 1/6, walaupun si mati meninggalkan bapa. Nombor 2. Nombor 3, nenek sebelah bapa dan sebelah ibu terhalang, tertegah daripada mempusakai apabila si mati meninggalkan ibu. Kalau si mati ada ibu masih hidup, maka nenek sebelah ibu dan sebelah bapa terhalang. Ya, murid-murid. Yang keempat, nenek sebelah bapa terhalang daripada mempusakai apabila si mati meninggalkan bapa. Ya, nenek sebelah bapa terhalang daripada mempusakai apabila si mati meninggalkan bapa. Jadi bapa menghalang nenek daripada mempusakai. Untuk lebih jelas, kita lihat contoh-contoh masalahnya. Nombor 1 dahulu. Okey, sini lihat nombor 1. Contoh, seorang mati meninggalkan isteri, yang kedua nenek, yang ketiga adik-beradik lelaki sebapa. Kita masukkan nama mereka dalam kotak ni. Okey, isteri dapat fardu. Isteri ada fardu 2. Jadi boleh kita pilih 1/4 ke 1/8. Kerana di sini si mati tiada anak, kita letak isteri 1/4 kadar pusakanya. Nenek seperti mana dah beritahu tadi 1/6. Jadi adik-beradik lelaki sebapa ni seperti biasalah asabah, menghabisi harta. Jadi murid nak buat asal masalah ini kena banyak ada cara berapa, ada macam cara kira-kiranya. Cikgu tunjuk yang senang je. Kita gunakan GSTK, iaitu kita ambil pembawah 4 dengan 6. Okey, kita buat macam ni cara buatnya. 4, kita susun 4 dengan 6 sebelah punya susun. Kita gunakan angka paling terkecil iaitu 2. 2 kali berapa dapat 4? 2. 2 kali berapa dapat 6? 3. Kita buat sampai jadi 1 murid Kita guna CP2 lagi. 2 kali berapa dapat 2? 1. 3 turunkan dulu, belum selesai. Okey, kita ambil nombor 3. Jadikan 1 semua 1, turunkan. Dan 1, 3 bagi 3, 1. Dah selesai? Kita ada kerja lagi. Kita darabkan tepi tu. 2, darab 2, darab 3. Dapat 12. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 itulah namanya sah masalah dia. Ataupun dia buat asal masalah. Namanya 12. Seterusnya, langkah seterusnya 12 bagi 4 dapat 3.
3 kalikan 1. Dapat 3 letak. Bagian isteri, 3. 12 bagi 6 dapat 2. 2 kali 1, 2. Letak bahagian nenek, 2. Sekarang kita nak tentukan bahagian adik-beradik lelaki seberapa berapa. Kat situ yang sabar. Jadi untuk mengetahui 12 ni murid, kita tolak dengan 3, tolak dengan 2. 12 tolak 3, tolak 2, jawapannya 7. Jadi 12 tolak 5, 7. Kita nak tahu sah masalahnya, cuba kita campurkan. Dapat tak 12? 3 tambah 2, 5. 5 tambah 7, 12. Letak di bawah. Jadi sahlah masalahnya 12 sebab dah sama asal masalah dengan jumlah bahagian waris-waris tadi. Okey, selesai. Tu nombor 1. Lihat contoh yang kedua pula. Masalah yang kedua. Dalam kitab murid tu kotak warna hijau hijau lembut tu. Okey, seorang mati meninggalkan suami, yang kedua nenek sebelah ibu dan bapa. Nenek sebelah ibu murid satu je. Kita tulis sebelah kanan kotak tu. Okey, kita tentukan kadar pusakanya. Berapakah kadar pusaka? Suami awak tahu ada 2 fardunya, 1/2 dengan 1/4. Kalau si mati dapat 1/2 jika tak ada anak. Kalau ada anak dapat 1/4. Jadi kat sini letak berapa murid? Tak ada anak, jadi suami letak. Kita letak 1/2. Letak 1/2. Nenek sebelah mana, seperti mana kita tadi, 1/6 lah. Bapa asabah. Okey, bapa asabah. Sebab saya tidak ada anak, bapa asabah lah. Okey, seterusnya kita selesaikan. Seperti tadi juga caranya, ambil pembawah 2 dengan 6. Okey, kita tengok cara buatnya. 2 dengan 6. Kita tunggu sebelah kiri tu yang tadi punya. Okey, lihat yang sebelah kiri ni. Tunggu sekejap. Kita dah keluar. 2 dengan 6. Kita ambil 2. 1 kali berapa dapat 2? 1. 1 dengan 1. 3 kali 2 dapat 6. Kita selesaikan lagi sampai jadi 1. Masukkan 3. 1 dah selesai, turunkan saja 1 tu. 3 kali bagi 3, 1. Dah selesai, dah dapat 1. Dah selesai lah tu murid. Dah dapat. Baki kat tepi 2, 3 kalikan. 2 kali 3, 6. 6 inilah kita jadikan masalah. Asal masalahnya 6. Seperti mana tadi juga. 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3. Letak suami, 3 bahagiannya. 6 bagi 6, 1. 1 kali 1, 1. Nenek sebelah ibu dapat bahagian 1. Asabah. Macam tadi juga. 6 kita tolak, 3 tolak 1. Dapat 2. Jadi 3 tambah 1, 4. 4 tambah 2, 6. Letak bawah. Sama. Asal masalah 6. Sah masalahnya pun 6. Mana betul lah masalah ini murid. Selesai. Yang kedua. Lihat masalah nombor 3 pula. Iaitu nenek sebelah bapa terhalang. Jika semati meninggalkan bapa, terlihat contohnya. Seorang mati meninggalkan ibu dan nenek. Okey, ibu dan nenek. Yang kosong tu, kita tunggu. Apa kat situ tu murid Kita cari dulu fardu ibu. Fardu ibu ada 2. 1/3 dengan 1/6. 1/3 jika si mati tiada anak atau cucu. Ataupun tiada meninggalkan 2 atau lebih adik-beradik, laki atau perempuan. 1/6 jika si mati ada meninggalkan anak atau cucu. Ataupun ada meninggalkan 2 atau lebih adik-beradik, laki atau perempuan. Jadi kita letak berapa murid kat sini? 1/6 ke 1/3? Kita tengok jawapan dia. Kita tengok jawapan dia. Okey, sama dengan kitab Kadar ibu 1/6. Okey, nenek. Nenek apa tadi kita belajar? Hujub ataupun mahjubah. Maknanya terdinding, tertegah, terhalang. Jadi murid-murid, bila masalah sini kita ambil buat masalah dulu. Masalahnya 1/6 satu je. Kita ambil pembawah 6. Ni tak payah buatlah murid GSC sebab dah tahu 1 je. Kita turunkan saja. 6. 6 bagi 6,
Satu kali satu. Satu. Jadi bagi ibu satu. Ada baki berapa murid? 5. Baki 5 ni dah nak bagi siapa murid? Dia tak ada waris lain dah. Dah cari waris-waris semua tak ada. Di sinilah peranan Baitul Mal. Yang ditubuhkan oleh Setiap Negeri. Tu Baitul Mal lah yang menghabisi harta. Jadi Baitul Mal tu siapa? Baitul Mal tempat menyimpan harta orang Islam yang ditakbir oleh pemerintah atau wakilnya. Kalau Negeri Johor ni ditakbir oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Okey, kita selesaikan masalah tadi murid. Jadi Baitul Mal menerima harta pusaka si mati 5. Jadi Baitul Mal itulah yang mentadbir harta pusaka si mati tadi. Baitul Mal buat rumah anak yatim, rumah orang janda-janda dan apa saja, buat rumah kedai dan sebagainya. Nenek memang kosong sebab dia terdinding. Jadi kita campurkan bahagian ibu 1, Baitul Mal 5, dapatnya 6. Jadi asal masalah dengan sah masalahnya sama 6. Maka betul lah masalah ini dah selesai. Okey murid Okey, seterusnya kita lihat contoh yang keempat, iaitu nenek hujub juga di sini, iaitu si mati meninggalkan isteri, bapa dan nenek sebelah bapa. Okey, kita tengok. Si mati meninggalkan isteri, bapa, nenek sebelah bapa. Okey, peratus isteri ada 2, 1/4 dengan 1/8. Jadi murid nak letak berapa tu? 1/4 jika si mati tiada anak. 1/8 si mati ada anak. Jadi kat sini ada anak tak ada? Tak ada. Jadi isteri letak fardu 1/4. Okey, bapa letak berapa murid? Bapa biasanya tak ada anak lelaki, dialah yang asabah murid, menghabisi harta. Dan nenek sebelah bapa seperti mana disebut tadi? Hujub. Apa hujub? Terdinding atau bahasa disebut mahjubah. Ada mim depan tu maknanya terdinding, dihalang. Maknanya dihalang daripada mempu sakai. Okey, sekarang kita senang je dapat 1/4 sendiri je. Kita terus ambil pembawahnya. Tak payah buat JCK dah. 4 bagi 4 1. 1 kali 1 1. Okey, kalau nak senang murid takut silap kira, mahjubah tu terus kosongkan terus je. Memang tak dapat. Jadi kita ada tugas tinggal 1 lagi. Jadi 4 tolak 1. Untuk asabah senang, tolak saja. 4 tolak kosong, 3 tadi. 3 untuk bahagian bapa. Campurkan murid. 1 tambah 3, 4. Jadi asal masalahnya 4, sah masalahnya 4. Betul lah masalah ini. Jadi selesailah 4 contoh. Setiap satu bergantung kepada pusaka nenek tadi ada 4. Contohnya ikut urutan 1, 2, 3 dan 4. Okey. Dah selesai dah masalah ni. Okey, sebagai penutupnya murid lihat carta pusaka nenek akhir. Ni dia. Dia macam kalau kat kitab muka surat 20. Seterusnya kita rumusan Rumusan. Okey, nombor 1 tadi kita ulang kaji lah ni. Bapa tak ada. Nombor 1 bapa dah tiada, ibu dah tiada. Ibu dia tak ada. Okey. Jadi kat sini nenek dapat nenek dapat sebelah ibu nenek sebelah ibu dapat 1/6. Nenek sebelah bapa terhalang. Yang ketiga, si mati meninggalkan ibu saja. Bapa dah tak ada. Jadi kedua nenek sebelah bapa tak dapat, nenek sebelah ibu pun tak dapat. Yang keempat, ibu dah tak ada. Tinggal bapa saja, maka nenek sebelah bapa tak dapat. Nenek sebelah ibu 1/6. Ni dia punya kesimpulannya. Dia buat macam ni, tapi sebenarnya ni sama. Dalam muka surat 20 untuk mudahkan murid faham. Murid lihat yang ni Okey, cik ulang sekali. Keadaannya pertama, si mati tiada bapa, tiada ibu. Nenek dapat 1/6 kedua-duanya. Nenek sebelah bapa dan nenek sebelah ibu dapat 1/6. Yang kedua, nenek sebelah ibu dapat 1/6. Nenek sebelah bapa tak dapat jika si mati meninggalkan bapa saja. Dan yang ketiga, dua-dua nenek tak dapat jika si mati hanya meninggalkan ibu.
Dan yang keempat, nenek sebelah ibu saja dapat jika si mati hanya meninggalkan bapa. Sekian murid-murid. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.